Boleh semua boleh tipu apa. Lepas Suruh lah. Sebab kita dah awal kan. Boleh buka Allahu Akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah kurniaan yang Allah ta'ala berikan kepada kita, yang nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita ini tiada tolok bandingnya. Antara lain nikmat itu sudah barang tentunya nikmat iman, nikmat Islam, dan kita dilahirkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu antara nikmat yang paling agung. Ya, umat terdahulu pun adanya imannya, adanya Islamnya, tetapi khususnya kita, ya, di dalam ilmu Allah Ta'ala, kudrah dan iradah Allah Ta'ala, kita ngaji sifat 20, ya, Allah pilih kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah. Dan berpagi-pagi kita pada pagi ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada pada malam ataupun kita sebut sebagai hari, ya, yang para ulama sebut ada beberapa malam kemuliaan. Ada beberapa,
Nombor satu, kita maklum Lailatul Qadar. Okey, satu. Lagi pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa lagi, banyak malam kemuliaan, ya, Isra wal Mi'raj pun ya, Nuzulul Quran pun ya, apa lagi, masya-Allah tabarakallah. Jadi kata para ulama, ya, antara malam kemuliaan juga, macam kita sedia maklum, malam Jumaat, yaumul Jumaah, malam tu sendiri, ya. Jadi kalau orang Allah rezekikan meninggal hari Jumaat, kalau ba'dal maghrib yaumul Khamis, lepas maghrib hari Khamis tu dah kira malam Jumaat, dah dikira meninggal pada hari Jumaat. Orang tu dia dapat apa, insya-Allah tak dapat siksa kubur. Masya-Allah. Apa lagi? Tu. Jadi ulama kata antara lain malam kemuliaan adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu antara lain. Jadi ulama ketika mana memberikan pernyataan-pernyataan ini, jadi satu rumusan dibuat. Apa dia rumusan dia? Baik. Rumusan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dari nisbah Nabi, dari sudut Nabi atau nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra wal Mi'raj di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada malam tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala telah pun menjemput junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertemuan dengan Allah, menerima watikah ibadah salat itu sendiri langsung daripada Allah Ta'ala, tiada perantaraan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu semua, ya, melalui perantaraan Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salam. Tapi ini tidak, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi di sisi kita, di sisi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Jadi jumhur kata, walau ada khilaf, tapi sepakat sebahagian besar daripada ulama kita, iaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bila qabla sabah, sebelum subuh, lebih kurang 19 minit sebelum subuh itu, junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Sebab tu waktu tu sebelum subuh tu very crucial. Waktu bukan saja crucial, waktu yang penuh barakah. Sebab apa saja yang ada kait dengan Nabi SAW itu semuanya ada kebaikan, ada khair belaka. Bahkan khair yang banyak, kebaikan yang banyak sekali. Bahkan bukan banyak sekali, tiada tolok bandingnya. Nampak di situ, ya, tiada tolok bandingnya. Jadi di situ waktu, kalau dapat boleh bangun sebelum subuh tu, walaupun 30 minutes, walaupun 15 minutes, walaupun 19 minutes kita kata, tetapi masya-Allah tabarakallah, sebab ianya tadi kita sebut dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 19 minit kata guru kami Habib Kazim bin Musa bin Jafar Segaf. Ya, kembali waktu tadi kita sebut, nisbah kita itulah, ya, malam yang paling mulia. Bagaimana pula dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu anugerah daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Ini anugerah. Sebab tak ada, kan kita mungkin di sini kita dah bahas, ya, dalam dalam kitab Fiqh Ibadah Habib Muhammad Amin bin Idris bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, dia disebutkan, ya, ada fawaid yang disebut, ya, antaranya ada dua, ya. Lailatul Qadar ini pada zaman dulu hanya dikurniakan untuk para nabi rasul saja. Untuk dulu ada pendapat, dua pendapat. Satu diberikan tetapi hanya untuk umat umat terdahulu, hanya untuk nabi rasul, levelnya nabi rasul saja yang dapat.
Pendapat yang lain yang kedua iaitu ianya hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah daripada Allah untuk kita. Soalan, bila sebut hadiah daripada Allah untuk kita, berkat siapa? Ya, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tanya, perutusan itu maknanya ya kan, kita diutuskan Nabi itu sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah kait dengan juga kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali. Berkat baginda Nabi dilahirkanlah, maka yang kita sebutkan apa dia? Segala kemuliaan yang Allah kurniakan kepada kita. Masalah contohnya nuzul Quran. Maknanya di situ Nabi juga menerima wahyu yang pertama. Apa lagi yang kita sebut Isra wal Mi'raj? Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lailatul Qadar. Apa juga kemuliaan yang Allah berikan itu, semuanya lantaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita ni ya, kadang-kadang ada orang pertikailah, dia kata Islam nak kena sempena-sempena ke? Begitulah. Lagi sebenarnya sempena itu nak menambahkan lagi. Kalau ada orang pertikai, orang macam tu kadang, jangan hari raya hari raya, kenapa hari raya ya? Sekarang ni orang kata dah boleh balik kampung, dia kata, dan dia nak macam luculah, dia kata, oh kan boleh lepas rentah negeri itu, selamat hari raya, maaf saya batin, umpama begitu kata ni. Kononnya luculah, fodos yang rasa luculah. Tetapi hari raya yang hakiki itu, hari raya apa? Maksud hakiki itu ialah Sayyidina Ali kata hari raya yang hakiki itu bila apa? Lepas daripada api neraka. Itu persoalan yang lain. Maksud nak kata Aidil Fitr, Aidil Adha lah. Itulah yang disambutnya. Dan bila pada pagi ini, pada hari ini, saat ini, ya, lepas maghrib malam tadi, kenapa kita menanti-nanti, ya, menanti-nanti ni lantaran sebab apa? Hub, cinta. Nabi SAW bagi tahu pada kita dalam hadis baginda Nabi, al-mar'u, boleh tak pagi ni kita keluar daripada surau? Saya tak suruh keluar sekarang ni. Wah, pakat-pakat keluar seronok Ustaz. 5 minit je Ustaz Syamah dah. Sat. Tak panjang untuk insya-Allah pagi ni, tapi taklah sampai 5 minit, ya. Pagi ni kita sebut perangat. Sebab apa? Sebab saya tengok poster ada tu nasi lemak dengan teh tarik tu. Jadi sebelum perangat perut dengan tekak tu, perangat otak dulu. Tu pagi-pagi ni, sarapan minda, sarapan hati sebelum sarapan perut. Boleh? Jadi antara tanda kita cinta kepada Nabi SAW, kalau boleh ada juga melekat tak 100. Macam kalau anak Haji atau kawan-kawan kita kat Darul Mustafa tu nak kena hafal Riyadus Solihin, 1900 lebih hadis. Ini saya tak minta 1000 lebih, 100 pun tidak, hadis 40 pun tidak, hafal satu saja. Tanda kita cinta pada Nabi pada pagi ini. Dan hadis ni pendek, senang nak ingat. Boleh ikut saya untuk pagi ni? Boleh. Sarapan pagi, Ustaz ni pagi-pagi dah torture. Tak torture, ni cinta, bukan torture, cinta. Baik, hadis ni pendek saja. Boleh ikut dia 1, 2, 3. Al-mar'u ma'a man ahabba. Okey. Nampak dah hafal semua ni. Tak apa, kita 3 kali. Ganjil, Allah suka ganjil. Oh, dah ada yang apa? Ada apa? Masya-Allah. Sabar. Tunggu kawan-kawan. Kita jangan tak tunggu kawan. Okey. Sekali lagi. Okey, masya-Allah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Okey. Ketiga. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Ini memang level surah An-Nur ni, masya-Allah. Lain. Layak breakfast pagi dengan
nasi lemak dengan teh tarik. Layak. Sekali lagi. Sama-sama. Ingat, tunggu kawan-kawan Ingat Al-mar'u ma'a man ahabba. Okey, baca. Bismillah. Biasa dengar kot. Siapa first time dengar hadis ni? Abang dah hafal lah? Cuba bang. Al-mar'u. Abang semai sebelah saya tadi kan? Al-mar'u ma'a man ahabba. Okey, sama-sama kita. Al-mar'u ma'a man ahabba. Sekali lagi muslimat Al-mar'u ma'a man ahabba. Lagi sekali. Al-mar'u ma'a man ahabba. Baca ramai sekali. 1, 2, 3. Masya Allah. Betul-betul moga Allah lekatkan hadis ini, yang betul-betul hadis ini mempunyai signifikan yang cukup besar. Apa makna dia? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dicintainya. Ikut sekali lagi. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Itu yang disebut oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang dicintainya. Kita perlu ingat, baginda Nabi SAW, kalam baginda adalah apa dia? Jawami'ul kalim. Baginda Nabi sebut pendek tetapi maknanya begitu luas, begitu besar. Sebab itu Imam Hasanul Basri, tadi kan kita sebut khilaf malam mana paling mulia kan. Ada ulama kata, siapa yang digelar Sayyidut Tabi'in? Hasanul Basri kah? Sayyidina Hasanul Basri kah? Apa lagi? Siapa lagi? Sayyidina Uwais Al-Qarni kah? Ini Tabi'in juga. Lagi pula Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ini cicit Nabi. Cicit Nabi. Sebab Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu cucu Nabi, cicit Nabi. Baik, 3 ni. Masya Allah. Jadi ulama bahas lagi, Masya Allah. Dari kalau dikatakan pemimpin kaum tabi'in, dari sudut ilmu, Sayyidina Hasanul Basri. Manakala dari sudut ibadah, dari sudut kerohanian itu, iaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Namun cicit Nabi SAW merangkumi kedua-duanya. Tu iaitu cicit Nabi SAW disebutkan. Jadi kita kena faham satu perkara yang penting. Ini kena jelas, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah, kita ni wajib menyintai 2 golongan. Tak dapat tinggal ni 2, iaitu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ni jangan tinggal bang. Ni 2 tak boleh tinggal. Tak seperti setengah golongan yang ada yang membenci ahli keluarga Nabi, ada setengah golongan yang membenci sahabat Nabi. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ni kita kena faham. Perjalanan kita ni lurus, tiada bengkang-bengkok. Kembali. Jadi dengan hadis yang kita pada dah lekat dalam hati kita, insya-Allah, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi lantaran itulah kita umat Islam secara keseluruhannya menyambut hari keputeraan, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaklah para ulama kita yang ramai dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan majoriti daripada ulama ahli sunnah wal jamaah kita dan majoriti umat Islam yang 90% lebih,
Kita pun 90% vaksin katanya. Agalah tak apalah. Majoriti 90% ni tinggi kalau kita periksa tu tinggi. Kalau kita macam saya mula-mula saya belajar Darul Mustafa, lepas tu saya sambung Rubat Tarim, markah lulus 70%. 70% lulus Kalau universiti pun markah lulus 40% tau. Kalau 41 tu kira lulus. Tapi kalau di sana tu 69.5 tidak lulus, gagal. Padahal tinggi dah. Tapi kalau 90% ni sedia maklum lah, ramai dah lah. 90% lebih umat Islam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah kita menyambut Maulid Nabi SAW. Ada ke dalil daripada para alim ulama? Ya, ada. Sebelum kita cerita pasal syafaat kita cerita sikit terlebih dahulu, ambil ruang ni sebab mereka ada setengah golongan kata tak ada dalil. Baik, contoh banyak daripada surah Yunus ayat 58 saya bacakan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Siapa yang ada catat, siapa ada telefon, siapa yang boleh hafal, tadi dah hafal hadis dah, insya-Allah boleh ingat ni. Surah Yunus ayat 58, surah ini surah yang ke-10. Apa maksud ayat tadi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah. Surah apa tadi Ji? Surah Yunus 58, surah ke-10. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka gembira. Gembira dengan apa? Kurniaan Allah dan rahmat Allah tadi yang disebut. Huwa khairum mimma yajma'un, adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata ulama, maksud keseluruhan dengan kurniaan dan rahmatnya Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira dengan kurniaan Allah dan rahmatnya Allah. Itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik, seorang sahabat Nabi juga ahli keluarga Nabi terkumpul pada beliau, dan juga ulama di kalangan sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi diiktiraf pada zaman Nabi SAW. Nabi doakan khusus kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini asas pada doa yang kita duk baca tu. Tu iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menafsirkan ayat tadi, surah Yunus ini, dia menafsirkan wa bi rahmatih. Beliau menafsirkan rahmat di dalam perkataan bi rahmatih itu, dengan rahmatnya Allah itu, kata beliau, dengan makna apa dia? Bi Muhammadin. Bi rahmatih bi makna bi Muhammadin. Apa maksud dia? Maksud dia bi rahmatih, dengan rahmatnya Allah itu, dengan diutuskan Nabi Muhammad, bi Muhammadin, dengan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan, diutus tu makna dilahirkan tak? Pastilah dilahir. Yang kita sambut maulid ni apa makna bahasa Melayu ni? Hari kelahiran lah. Sebab tu golongan yang gagal faham, saya minta maaf dengan bahasanya, pasti gagal. Sebab markah dia tak lulus. Tadi saya sebutkan kalau 70% kan, dia dapat 69.5 ataupun 0.9, tetap gagal faham. Ini satu dalil daripada Al-Quran. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, kita biasa dengar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biasa dengar. Ni surah apa? Surah Al-Anbiya, ayat berapa? Ayat 107. Biasa kita dengar, maknanya pun insya-Allah kita hafal. Apa maksud? Dan kami, yakni Allah Taala, utuskan kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad SAW, apa dia? Illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat
melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tu. Jadi ulama sebut, ya, justru bila orang sambut, kita umat Islam secara secara generalnya, secara umumnya, secara kebanyakannya menyambut Maulid Nabi SAW atas sebab apa? Atas salah satu cara, banyak cara, salah satu cara menzahirkan kegembiraan terhadap rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Rahmat lah bang, rahmat besar, tak ada lain dah. Allah sendiri memberi pengiktirafan rahmat sekalian alam. Kalau kita mengaji dalam bab tauhid, mendalami maksud alam itu sendiri, al-alam bermakna ma siwallah, seluruh alam. Lepas tu kalau kita dibahas lagi oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau, ya, ketika mana peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW sebanyak 4 kali, apa antara hikmahnya? Ketika mana Sayyidina Jibril alaihi salam, tu tadi ada orang petikai, Rasulullah Nur Muhammad SAW ada petikai, ada yang petikai. Kita tengok malaikat ni diperbuat daripada apa? Cahaya, betul ataupun tidak? Kemudian Allah malaikatnya boleh merupa dengan rupa yang cantik kan, jadi manusia kan yang cantik kan. Nampak tak? Sahabat nampak tak? Sahabat nampak ketika rupa manusia. Allah yang sama buat tengah haji, betul ataupun tidak? Ini Allah, kerja Allah. Ada orang petikai, ada yang petikai. Subhanallah. Nampak Allah yang sama je. Allah yang kudrah, yang iradah. Allah boleh buat. Malaikat asal cahaya kan. Di situ akal kita boleh terima benda ni, bukan tak masuk akal. Ya. Kembali saya. Peristiwa tadi, pembelahan tadi tu, ketika mana Sayyidina Jibril ambil junjungan besar bagi Nabi SAW, ketika nak peristiwa bedah tu, dilihat oleh ramai kanak-kanak ketika baginda Nabi bersama kanak-kanak yang lain kan, masa tu dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Okey, maknanya apa? Peristiwa tu sebagai apa? Ada saksi. Ulama syarah nak bagi nampak benda tu, nak bagi kita dapat ibrah. Hikmah dia diambil di depan orang, di halayak ramai budak-budak. Sebab budak generally, budak secara umum tak menipu. Ramai kan kanak-kanak kawan-kawan Nabi SAW beritahu kepada Halimatus Sa'diyah apa yang berlaku, betul atau tidak? Yang tu yang tahu tu peristiwa bedah. Saya kembali, ya, ringkasnya. Ketika peristiwa bedah tu kan, kalau dalam hadis disebut bahagian syaitan yang diambil, bahagian syaitan yang diambil daripada hati Rasulullah SAW. Kita kena faham satu perkara. Kalau kita direct translation saja, bahagian syaitan, Nabi ada kena goda dengan syaitan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak, sebab Nabi dan Rasul tu maksum dan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ni kita kena pegang ni. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, yang dikatakan diambil bahagian syaitan itu, iaitu dalam gumpalan itu daripada hati, iaitu rahmat kepada syaitan. Apa maksud rahmat di situ? Sebab kita tengok ayat Al-Quran ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alam bermakna ma siwallah. Alam ni selain daripada Allah, termasuklah iblis dan juga syaitan. Kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang dikatakan diambil bahagian syaitan itu, bukan kalau ada tu kena ni, tidak. Sebab Nabi Rasul tidak akan terpedaya dengan iblis dan juga syaitan. Apa yang berlaku adalah diambil bahagian syaitan kerana para ulama menyebutkan, ya, antara lain, syaitan itu, ya, sekiranya tidak dibuang, ya, maka dia juga akan mohon kepada Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Di situ. Jadi Allah buang. Ni hikmah Allah. Allah tahu belaka, sebab semuanya daripada Allah. Allah tahu belaka. Jadi sebab apa kita jelaskan di sini, menurut ulama-ulama yang mensyarahkan, supaya tidak timbul salah faham. Kan kalau baca hadis saja secara literal, ya, tu saya kata gagal faham kalau baca literal saja. Hakikatnya tidak. Sebab apa? Sebab kemudian ada ayat Al-Quran yang mana yang maksudnya menyebutkan bahawasanya
iblis itu, syaitan itu adalah musuhmu, dan jadikan syaitan dan iblis itu musuhmu. Dan ada juga ayat yang lain kalau kita baca di dalam suratul Yasin, iblis ni apa dia? Aduwwum mubin, musuh yang nyata, terang, jelas dan juga nyata. Jadi tak boleh buat kawan lah. Tidak boleh berdirilah, maknanya tak ada kompromi. Sebab kalau kita tengok takrif laknat itu sendiri, laknat, sebab tu tak boleh sebarang laknat orang, tak boleh. Sebab maksud laknat jauh dari rahmat Allah. Tu. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab, saya sebut nama-nama kitab ni, nama-nama ulama sebagai boleh jadi rujukan. Kadang-kadang orang dengar ceramah dia kata, ni dari sumber mana ni? Kita sebut nama-nama kitab, nama-nama ulama. Jadi tuan-tuan boleh dengar, nanti boleh rujuk. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan dimuatkan oleh Imam Ibnu Kathir, dimuatkan dalam Ibnu Kathir, yang juga beliau memuatkan pendapat ulama yang lain, disebutkan bahawa ada 4 keadaan yang iblis itu menjerit, meraung, menangis, melolong. 4 keadaan iblis itu. Keadaan yang pertama, ni kita kena ingat. Bukan ingat kat iblis tu, tak. Pasal apa dia meraung? Pasal apa dia nangis? Pasal apa dia? Nombor 1, ketika dia dilaknat oleh Allah. Kita pun sedia maklum kan, ketika mana Allah perintah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam AS, dia illa iblis aba wastakbar, kecuali dia saja yang tidak sujud hormat itu. Kerana apa? Engkar dan kerana sombong. Jangan, itu perangai iblis. Kena laknat, meraung. Nombor 2, ketika apa? Ketika dihalau daripada syurga. Nombor 2. Nombor 3, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi pok-pok yang tak suka kepada maulid Nabi ni, dia kena muhasabah diri. Ini bahasa saya paling halus lah, kena muhasabah. Saya tak cakap apa, saya tak label apa. Dia kena muhasabah, dia kena tengok, dia kena cek diri dia. Pasal apa dia tak suka? Sebab iblis ketika mana Nabi SAW dilahirkan, hak tu dia meraung antara 1, 2, 3. Dan yang keempat, iaitu ketika suratul Fatihah diturunkan. Jadi macam kita kan, tu imam kita, Masya Allah, kalau lepas mayang tu jangan tinggal. Fatihah dengan ayatul kursi jangan tinggal. Sebab Fatihah dengan ayatul kursi ni tak ada seumpama. Kitab-kitab yang lain tak pernah turun yang hak macam ni, iaitu apa dia? Iaitu tadi suratul Fatihah dengan ayatul kursi. Jangan tinggal, ni pendinding. Yang ni yang dinamakan vaksin ketuhanan kita lepas mayang. Sebab perlindungan itu daripada subuh nak ke zuhur panjang tak? Panjang. Zuhur kepada asar boleh tahan, asar kepada maghrib okey-okey juga, maghrib kepada Aisyah memang pendek, tetapi bacaan yang kita baca itu, bacaan yang kita baca itu apa dia? Adalah perlindungan. Kata vaksin itu perlindungan. Kita buat yang fizikal. Betul Tuan Mursi? Kita buat yang fizikal, SOP apa nama? SOP rakyat lah, SOP kita, tetapi SOP kita sebagai hamba Allah, apa dia? Mesti kita laksanakan, dan itu yang terlebih utama. Gabung jalinkan. Kadang-kadang setengah orang langsung tak ada. Bismillah tak ada, ni tak ada, apa tak ada, Fatihah tak ada, ayat kursi tak ada, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kita baca sama-sama 3 kali, takut lupa. Siapa baca 3 kali, Allah lindung dia sampai petang. Siapa baca malam, petang sampai ke besoknya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. InsyaAllah Allah lindung kita pagi ni. Jangan tinggal ini, vaksin ketuhanan kita jangan tinggal. Baik, kembali kepada kita, kita sebutkan tentang kelahiran
cinta yang wajib ada pada diri kita, dan kita mohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya petik daripada kitab pelajaran tauhid Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, ya, kata beliau, ya, wajib kita percaya bahawa manusia ini dibangkitkan kelak di padang mahsyar, di yaumil mahsyar kelak akan mengalami pelbagai peristiwa. Kita wajib percaya. Peristiwa itu ada yang selamat, ada yang derita. Derita sampai mana? Khususnya orang kafir, bila dia tak tahan dengan yaumul mahsyar kelak, dia minta segera masuk neraka. Can you imagine? Boleh? Tak boleh lah. Maksud dia teruk sangat, dia tak tahu hak sana lagi teruk lagi. Begitu dia tak tahan. Jadi kita kena wajib percaya pelbagai kejadian berlaku, termasuk penderitaan, kerana matahari ada yang di atas kepala mereka hingga berlipat kali ganda kepanasan. Disebut 1 mil. Ulama sebut mil tu ada dua pendapat. Kata satu batu, berjuta-juta batu tu pun dah panas kadang berpeluh kita. Ni kan pula kalau satu batu, satu lagi riwayat mil tu dengan mana satu batang celak, macam tu. Mengalir peluh manusia hingga memanjiri kawasan tersebut, dan ada yang tenggelam dalam peluhnya. Sebab tu dikatakan hingga ada di kalangan mereka yang di padang mahsyar kelak rela untuk dimasukkan terus ke dalam neraka, sedangkan neraka tu lebih teruk lagi. Jadi di dalam hal keadaan yang sedemikian, ya, disebutkan ada yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk minta syafaat. Apa makna syafaat? Pertolongan. Minta syafaat, minta syafaat. Orang Melayu syafaat, minta tolong. Minta tolong. Daripada para nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam. Dalam keadaan tersebut itu, timbul Allah bagi ilham untuk cari nabi-nabi minta tolong. Nak faham mudah, tolonglah syafaat tu, tolong. Tu. Mula-mula jumpa Nabi Adam alaihi salam. Kemudian jumpa Nabi Nuh alaihi salam. Jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian jumpa Nabi Musa alaihi salam. Kemudian jumpa Nabi Isa alaihi salam. Selain daripada Nabi Adam, Abuna Adam, bapa segala manusia. Bapa segala manusia, sebab tu Nabi Adam digelar Abul Bashar, bapa manusia. Kalau bapa manusia yang kedua siapa? Abul Bashar Thani, Nabi Nuh alaihissalam. Pasal bila banjir besar tu, semua human being perish, habis, tak ada, tinggal apa? Siapa yang tinggal? Hak dalam bahtera. Baik. Kalau kata bapa segala ni, bapa Rasul, lepas tu Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dua, ya, Arab dan juga bapa kepada Nabi yang Arab dan juga Bani Israel. Baik. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ringkas cerita, masing-masing memberikan alasan tidak sanggup apa? Untuk memohon syafaat daripada Allah Taala. Tak sanggup. Kita pun sedia maklum apa-apa yang kita dah biasa dengar dah. Ya. Tak sanggup dengan atas alasan-alasan yang mereka berikan. Mereka berkata apa? Nafsi. Tu. Akhirnya mereka ini yang diilhamkan oleh Allah untuk minta syafaat, minta tolong daripada para nabi-nabi rasul. Akhirnya mereka menemui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Apa yang Nabi sebut? Kata Nabi apa? Ana laha ummati. Allahu akbar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah benarkan beri syafaat, maka nanti, ya, sebelum beri syafaat tu, maka mereka menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jawab, Nabi ambil tanggungjawab, Nabi ambil peranan dalam minta syafaat. Lalu
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, i'fa ra'saka, kata Allah taala, angkatlah kepalamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mohonlah syafaat buat umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lepas izin Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi lah yang first. Kalau kita tengok, Nabi bersabda, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Kata Nabi SAW, aku ni, kata Nabi, orang yang pertama yang mensyafaatkan, kata Nabi SAW, dan yang pertama diberi izin untuk beri syafaat. Mulialah. Ini yang dikatakan maqam, apa dia? Maqam Mahmud, yang kita baca Mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi antara yang dapat kita ni, khususnya orang agama, kalau kita lah macam kita dulu, sebab kita masa kerja engineer, kita kena ada masalah, apa nama, troubleshooting, problem solving, mesti ada. Kita duk cerita ni, kita mesti kena bagi kaedah pula nak dapat tu. Nanti kita buat kesimpulan, ya, kesimpulan daripada cerita nak mencari syafaat ini, ya. Okey, semalam pun ada timbul satu, ialah ada satu sahabat saya lah, bagus kat dia cakap macam ni. Dia kata, ustaz, dia kata, saya minta ustaz, ya, semalam lah ceramah lah malam tadi. Dia kata, ustaz ceramah lah sampai pukul 9.30 pun tak apa. Dia kata, oish, dia kata, lama sangat kita ni awal. Dia kata, kita minta ustaz tak azan, ya. Dia kata, terus saja. Sebab azan ni, sebab mengaji fardu ain. Dia kata, wajib. Azan tu sunat. Okey. Saya kata, sebelum kuliah, saya kata, tak apa. Pasal dia kawan kita, dia Masya Allah, kadang-kadang sahabat kita, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Tapi ni hamba Allah ni memang bagus. Pasal saya kata, Haji, saya tepuk, saya kata, minta maaf je, saya terpaksa ulas yang apa Haji cakap ni, sebab ni before kuliah. Saya terpaksa ulas, minta maaf, because kita bukan niat nak apa kan, kita nak bagi pencerahan. Baik. Sebab apa saya kata, kalau saya kuliah mesti kena azan dulu. Bukan pasal saya, tidak. Sebab begini, ya. Memang mengaji itu fardu ain. Yang biasa ceramah agama tu fardu ain. Sebab dia jadi timbul, Tuan Mursi, timbulnya bila, minta maaf kalau saya sebut, bila ada penceramah dia sebut macam tu. Dia kata, ni betul lah, dia kata, yang ni wajib, yang ni syiar, ni sunat saja. Tapi kena ingat satu perkara, azan tu satu syiar, tu satu. Kita boleh berhenti cakap dan minta izin, boleh tak sama sekejap 5 minit? 5 minit, tapi kalau 5 minit, janganlah sampai 50 minit pula, kan, contoh. Kan 5 minit. Sebab apa, ya Tuan Polisi? Sebabnya kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebutkan, ada dua, ya, perkara ni kita kena betulkan yang biasa. Yang pertama, Nabi ada sebut hadis yang bermaksud, barang siapa yang mendengar azan dan menjawab azan sebagaimana yang aku ajarkan, kata Nabi SAW, maka wajib ke atasnya aku bagi syafaat. You get what I mean or not? Maksudnya, cakap putih sikit ni. Maksud faham tak? Maksud dia apa? Salah satu cara nak dapat syafaat. Kan tajuk kita mencari syafaat. Kalau kita tak dapat, kita ceritalah panjang jela, kita tak ada solution. How? Betul tak? Problem solving tak ada. Problem ni paling besar lah. Problem dekat akhirat kelak padang mahsyar ni problem. Sekarang punya problem COVID ke apa, tak boleh. None of them compared to akhirat. Tak ada. Tak dapat syafaat, problem tak? The biggest problem. Paling besar sekali. So, bila azan, berhenti azan dulu. Jawab azan. Baca doa. Sebab tadi Mahmud alladhi wa'attah, maqam yang tertinggi itu kait dia, kait apa? Syafaat. Boleh faham Itu satu. Yang kedua, Nabi bersabda, ad-du'a bainal azan. Tak, saya tanya anak ni, kita kena hafal hadis ni, mukhtarul hadis tu, Habib Umar susun. Ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabun. Fad'u, doa antara azan dan iqamat itu adalah mustajab. Maka berdoalah. Bagi ruang, lepas azan sambung sikit kuliah. Dalam masa tu
walau kita tak perlu tadah tangan pun, dalam hati minta yang macam-macam, yang baik-baik, minta. Sementara nak tunggu qomat tu, doanya mustajab. Boleh faham tak? Di sini pemahaman ilmu yang benar akan menyebabkan kita benar, selamat, instead of kadang-kadang mengelirukan orang. Kembali. Jadi selepas Nabi bagi syafaat, barulah hak-hak lain, Nabi-Nabi yang lain, wali-wali yang lain, ulama-ulama lain, hamba-hamba Allah yang soleh yang lain diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk beri syafaat ketika diminta syafaat. Jadi syafaat Nabi SAW ini dinamakan faslun qada ataupun syafaat yang terbesar, atau dikenali sebagai apa dia? Sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang teragung. Now kita ada solution tak pagi ni? From our tajuk kita, ada solution tak? Azan itu antara dia berhenti jawab, doa. Itu. Yang kedua, banyak salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat. Sebab barang siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi, dia paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat akhirat nanti. Level-level kita dah masuk 2021 ni bukan level 10 lah salawat. Bukan level 100 dah. Level kita yang nak dekat waktu kiamat dah ni 1000 cukup. 1000 ke atas. Kalau tuan-tuan biasa baca, ada yang baca 10,000, terbaiklah. Yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah. Sedikit tapi istiqamah. Tapi level kita, yang kita pun usia kita dah berapa-berapa ni, kita memang kena ada lebih lah. Betul tak? KWSP pun kita nak ada lebih. Boleh? Kan? Betul. KWSP mesti juta Ustaz. Habis selawat berapa juta dah. Gitu. Boleh faham Jadi level kita 1000 lah kalau boleh. Berat sangat. Tapi kalau kita baca yang pendek, selawat Nabi Khidir alaihi salam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ikut saya, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baca kalau kita dah lancar 20 minit boleh. 20 minit. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup 1000. Itu sebab level satu selawat Allah bagi 10 selawat. 10 100. Tapi kalau 1000, insya-Allah Allah Taala berikan ganjaran yang cukup besar. Dan orang yang banyak selawat ini dia akan selamat. Sebab turun rahmat daripada Allah. Allah bagi dia petunjuk. Jarang orang-orang yang banyak selawat ni banyak kelebihan, terlalu banyak. Dan satu amalan yang Allah Ta'ala pasti terima. Solat orang belum tentu lagi, sebab mungkin ada cacat celanya, puasa dan sebagainya, zakat, haji. Tetapi apa dia? Solawat pasti Allah tidak tolak, satu-satunya amalan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Biasa kita bacakan surah Al-Baqarah ayat 255. Di dalam Al-Quran, maksud dia siapa yang dapat memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah, melainkan dengan izinnya. Ni Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Maka tak ada siapa yang boleh bagi syafaat kecuali siapa? Tidak siapa yang boleh memberi izin untuk bagi syafaat kecuali siapa? Kecuali Allah. Dan siapa yang diizinkan yang pertama, iaitu Nabi bersabda, ana awwalu syafi'un wa awwalu musyaffa'. Aku, kata Nabi SAW, yang pertama beri syafaat dan diberi izin, pertama diberi izin syafaat. Jadi Nabi SAW sabda lagi, ana awwalu syafi'un wa awwalu musyaffa'. Sambung lagi, yaumal qiyamati wala fakh. Kata Nabi, aku ni yang mula-mula bagi syafaat dan diberi izin untuk beri syafaat. Kata Nabi lagi, dan aku berkata-kata ni bukan dengan sombong, bukan dengan bermegah-megah. Sebab Nabi cakap ni bukan kata kehebatan, memang hebat dah Nabi, tapi tawaduk Nabi. Baik, soalan ni cupu mas. Tuan-tuan agak-agak siapa mereka-mereka yang diberi ilham ni untuk mencari Nabi Rasul? Soalan. Sambil saya minum kejap sebelum kita akhiri. Kita tinggalkan satu soalan misteri. Solution kita dah bagi okey. Agak-agak siapa boleh jawab? Bismillah. Ada tak ulama bahas? Ada.
Siapa dapat jawab, saya belanja nasi lemak dan teh tarik percuma, katanya pada hari ini. Saya dah dengar suara. Siapa dapat jawab? Masya Allah. Ini satu misteri kan, kalau kita biasa dengar hadis ni, kita dah dengar daripada kecil ya. Kan ada golongan yang akan jumpa cari nabi-nabi, rasul-rasul, betul atau tidak? Baik. Ada ulama yang mensyarahkan siapakah mereka, walaupun tidak disebutkan jelas daripada hadis. Okey, ni saya nak bagi hint ataupun jawapan dia agar kita sedar, kita tahu. Iaitu apa dia? Para ulama mensyarahkan hadis ni. Mereka ni siapa? Mereka ini ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat dunia ni jangan sombong dengan ulama, jangan hina ulama, jangan pandang rendah pada ulama. Dekat akhirat esok, siapa yang wakil hampa semua? Siapa yang wakil hampa semua? Ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beri pengiktirafan ulama adalah pewaris Nabi alaihi musallatu wassalam. Insya-Allah takat tu saja pada pagi ini. Hujan rahmat pagi ini. Saya tengok titisan tu titisan hujan lah, insya-Allah. Ya. Rahmat di pagi yang mulia ini. Doa mustajab. Banyak mustajab hari ini, insya-Allah. Moga kita menjadi orang yang cinta betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita pada hari ini dapat banyak pencerahan ya dalam perkongsian ini ya. Banyak misteri yang kita ungkaikan pada pagi ini, bukan misteri Nusantara saja. Banyak misteri yang paling misteri apa? Misteri kejahilan, misteri kebodohan dalam agama. Itu paling misteri sekali. Tak perlu misteri Nusantara pergi cari hantu belaka semua, tak perlu. Ya, pasal misteri itu dalam diri kita sendiri. Selagi tak keluar diri kita daripada kepompong kejahilan, itu misteri yang paling misteri sekali. Dan anugerah yang paling besar adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa hidup kita diberkati, masa mati kita dirahmati, mendapat husnul khatimah di akhir hayat nanti, dan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap ya. Kalau boleh kita nak khidmat juga di surau ni, tapi keadaan sekarang, waktu timing lah Haji. Timing. Kalau ada ruang dan peluang ni, kita datang lagi, insya-Allah. Saya rindu jemaah di sini ya. Memang masya-Allah tabarakallah, saling doa mendoakan, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sebab saya masih free ni ada 2 saja. Hari Khamis minggu pertama dengan Sabtu minggu ketiga saja. Hak lain tu dah padat dah. Sebab semua baca kitab, tak ada ceramah umum. Ya. Jadi kalau ada ruang tu kita boleh datanglah, insya-Allah khidmat ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والعناية والاستقامة اللهم ارزقنا إخلاص وجمال وفي رضا في جميع الأحوال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعلم وفتح العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, kami mohon padamu pada pagi yang mulia ini agar Engkau rahmati kami, kehidupan kami di dunia, dan juga diperpanjangkan umur dalam ketaatan. Jadikan kami orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan kami mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diri kami, ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, khususnya juga guru-guru kami, dan mudah-mudahan kami dapat bersama dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak, kerana nikmat yang paling besar yang kedua adalah dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam syurga Firdaus kelak, insya-Allah. Dan nikmat yang pertama sudah barang tentu dapat melihat dirimu ya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di dalam syurga. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.